Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Hamidi bin Saleh selaku pensyarah subjek MPU 3052. Saya Arif Afifi bin Ilyasha dan rakan seperjuangan saya Ko Azwan bin Ko Ismail telah memilih tugasan kedua pembentangan MPU 3052, iaitu tajuk yang ke-13, kesan pluralisme terhadap masyarakat, negara dan agama. Sebelum kita mendalam tentang pluralisme, kita terlebih dahulu bergerak kepada definisi pluralisme. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, mempunyai dua definisi: keadaan yang majmuk, kemajmukan. Motivasi ini kuat bagi fahamnya tentang ruang dan waktu. Dan yang kedua ialah keadaan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, kebudayaan, kepercayaan agama dan sebagainya. Dan kepelbagaian budaya masyarakat antarabangsa perlu dihormati. Menurut Mufti Wilayah Selangor, pluralisme agama adalah satu istilah yang merujuk kepada fahaman yang menyamakan semua agama dalam erti kebenaran ada dalam semua agama dan keselamatan, yakni syurga boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Itu merupakan definisi pluralisme. Dalil dan nas Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat ke-19 yang menyokong tentang hadirnya Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-19, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Maksudnya, sesungguhnya agama yakni yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, siapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Surah Al-Imran ayat ke-19. Seterusnya kita bergerak kepada tafsir Nawawi yang menerangkan tentang Tuhan kami umat Islam dan Tuhanmu ahli kitab Yahudi dan Kristian adalah Esa. Tiada sekutu baginya dalam hal penyembahan dan hanya kepadanya kami berserah diri, iaitu mentaatinya bukan kepada selainnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah fa inna yufakun. Dan maksudnya, dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Lantas bagaimana mungkin mereka berpaling? Seterusnya tafsir yang kedua ialah tafsir At-Tabari yang maksudnya, jika kamu tanyakan wahai Muhammad sebagian kaummu, iaitu mereka yang musyrik kepada Allah itu, tentang siapa yang telah menciptakan mereka, mereka pasti menjawab Allah yang telah menciptakan kami. Lantas bagaimana mungkin mereka masih berpaling? Maksudnya, apalagi alasan mereka berpaling untuk beribadah kepada Allah yang telah menciptakan mereka, sehingga mereka menentang hadirnya kebenaran dalam hal ibadah kepada Allah. Agama yang disukai Allah ada dalam ayat Al-Quran yang Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-19, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam, yang bermaksud sesungguhnya agama yang disukai di sisi Allah hanyalah Al-Islam. Seterusnya kita bergerak kepada sejarah ringkas pluralisme. Sejarah ini bermula tentang pluralisme agama adalah sebuah falsafah agama yang berasal dari Barat dan diperkenalkan secara sistematik oleh John Hick dalam karyanya yang bertajuk An Interpretation of Religion, Human Responses to the Transcendent.
Dan yang kedua, pemikiran pluralisme agama muncul pada masa pencerahan iaitu Enlightenment Eropah pada abad 18 di mana zaman disebut titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran moden kerana berlaku pergolakan pemikiran manusia yang berorientasikan akal dan pembebasan akal dari kongkongan agama. Seterusnya, kemunculan fahaman ini juga sangat berkait rapat dengan tradisi dan pengalaman keagamaan Kristian yang sememangnya telah mengalami nasib perubahan yang panjang dalam sejarah keagamaan mereka. Dan yang terakhir, bermula kemelut keaslian Injil. Penukaran kefahaman Injil dan ditambah penyelewengan agama di kalangan pemimpin gereja telah membuka jalan kepada agenda pencerahan sekaligus proses pensekularan agama Kristian yang akhirnya proses pluralisme terbentang luas kepada masyarakat. Dalil dan nas Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin dan bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang zalim. Dalam ayat ini ingin mengatakan bahawa dalam orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada agama Islam, tidak akan sesekali mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin atau ketua dalam kalangan mereka. Kerana Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Yang bermaksud, meletakkan orang musyrik di tempat ketua atau pemimpin satu kalangan, iaitu itu ialah zalim. Jadi, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan mengambil sesekali orang-orang syirik sebagai pemimpin. Seterusnya kita bergerak kepada Ku Azwan bin Ku Ismail. Terima kasih kepada Arif Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ku Azwan bin Ku Ismail. Saya akan membentangkan faktor kemunculan pluralisme. Yang pertama, faktor keberhasilan dunia barat mempengaruhi fahaman umat Islam. Faktor yang kedua, kelemahan akidah dalam diri umat Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, pemikiran modernisme telah lama diamalkan oleh golongan intelektual Muslim. Kita bergerak ke slide yang seterusnya, iaitu kesan pluralisme kepada masyarakat. Kesan yang pertama, ia mewujudkan masyarakat yang berpecah belah, mewujudkan masyarakat yang ekstrim, yang memperjuangkan hak sama rata di kalangan masyarakat tanpa mengira etnik dan budaya masing-masing. Ketiga, penghakisan budaya dan identiti masyarakat akan berlaku. Seterusnya kita melihat kesan terhadap agama. Kesan yang pertama, ketudinan agama Islam yang sebenar akan tercabar sehingga menjejaskan kemurnian agama Islam. Yang kedua, umat Islam akan bersikap anti-Islam dan memusuhi ulama-ulama. Dan yang ketiga, menjejaskan pembangunan ummah dan kemajuan Islam. Ini antara gambaran jelas yang menunjukkan berkenaan dengan apa itu ideologi pluralisme. Kita bergerak kepada kesan terhadap negara. Kesan yang pertama, hak agama rasmi akan tergugat. Yang kedua, mencabuli hak keistimewaan raja. Dan yang ketiga, meminta hak kesamarataan antara semua kaum di dalam negara. Ini merupakan rujukan yang dipetik dari pelbagai rujukan untuk menghasilkan slide pembentangan di atas sebentar tadi. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.